Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tika fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan kita lagi di dalam surau ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya seorang jururawat. Jururawat di Institut Kanser Negara, bahagian paliatif. Satu bahagian yang menguruskan tentang kesakitan. Ada banyak lagi lah, kesakitan, keselesaan pesakit. Jadi bila menguruskan kesakitan ini, kita terlibatlah dengan ubat-ubatan tahan sakit. Antaranya Panadol, Tramadol, morfin, dan macam-macam ubat lagi lah. Ubat-ubat yang melibatkan tahan sakit. Jadi dalam dunia ini kesakitan yang paling kuat, paling kuat lah. Orang buat kajian, antaranya adalah sakit bersalin. Sakit bersalin, maknanya hebatlah ibu-ibu dekat belakang. Sakit bersalin adalah sakit yang paling kuat. Dan yang kedua adalah kesakitan berkaitan dengan kanser itu sendiri. Maksudnya kesan-kesan sampingan daripada penyakit kanser adalah sakit. Dan sakit itu kebanyakannya dikawal dengan ubat tahan sakit yang paling tinggi. Antaranya morfin lah. Morfin yang susah kita nak bagi tahu kepada keluarga, nak memahamkan, kerana mereka anggap morfin itu digunakan oleh penagih-penagih dadah. Jadi kalau bagi mak saya, ayah saya ni morfin, maka dia akan khayal, dia akan ketagihan. Itu cerita tentang ubat tahan sakit lah. Cuma hari ini saya nak bagi tahu antara kesakitan yang paling tinggi mengatasi segala kesakitan yang itu, kesemuanya itu adalah sakit menghadapi sakaratul maut. Ini sakit ni tak ada kanser ke, tak bersalin ke, semua orang akan rasa. Yang lelaki ke, dia kata alhamdulillah tak rasa sakit bersalin, tapi dia pun akan merasakan salah satu kesakitan, iaitu sakit menanggung sakaratul maut. Macam mana dekat dunia ini doktor semua sediakan ubat-ubat tahan sakit, begitulah juga dalam Islam pun ada ubat tahan sakit berkaitan dengan sakit sakaratul maut ini, tuan-tuan. Husnul khatimah ke, su'ul khatimah ke, sakit itu akan dirasai. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Waktu roh kita dah sampai dah di kerongkongan, wa zanna annahul firaq. Orang yang mati itu, zon di sini bermaksud memang dia yakin dah. Dia yakin ni mati aku ni. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kesakitan sakaratul maut ini tak pernah dirasai oleh mana-mana orang di atas muka bumi Allah ini. Orang yang sakit itu, waktu mati itu dia sendiri yang rasa sakit tersebut. Jadi dia zon dekat sini, mati aku ni. Jadi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, tuan-tuan, ubat tahan sakit ni. Masa bila nak ambil? Bukan waktu tengah sakaratul maut itu. Waktu di atas muka bumi Allah inilah kita melazimi doa tersebut. Antara doanya yang ringkas, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
berapa hari kita sebut tuan-tuan, hari-hari. Agak-agak berapa kali terakhir kita mengungkapkan ucapan doa tersebut. Walhal itu adalah doa yang membantu kita dalam keadaan untuk kita menghadapi sakit apa tuan-tuan? Sakit mati ini tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turut menanggung kesakitan mati ini. Tapi Nabi tanggung itu bukanlah kerana Nabi melakukan dosa kepada Allah, tapi itulah ujian yang Allah berikan, buah yang terakhir kepada Nabi, untuk melonjakkan Nabi ke satu kedudukan yang tinggi, yang tak dapat ditandingi oleh mana-mana orang lagi. Tuan-tuan, itu iklan berkaitan dengan sakit. Sakit apa tuan-tuan? Sakit menghadapi sakaratul maut. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan tentang manusia yang paling diredai oleh Allah, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi mengambil masa 63 tahun. 53 tahun kehidupan Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi duduk di Madinah. 53 campur dengan 10, 63 tahun. Itulah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakta tersebut saya akan ulanglah setiap kali sebelum memulakan kuliah, supaya apa? Supaya lekat di dalam fikiran kita buat selama-lamanya. Kalau cucu kita tanya ke berapa umur Nabi tu, contoh dia masa tu pelajaran sirah dekat sekolah kafar, jadi kita atuk yang faham, kita pun boleh jawab lah 63 tahun. Oh, hebat Datuk. Berapa tahun Nabi duduk dekat Mekah sampai nak hijrah tu? 53 tahun. Maknanya kita ada maklumat ringkas daripada pendengaran kita melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang dahulu kita dah lihat dah berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nabi tak terus pergi ke Madinah. Tapi Nabi menuju ke selatan. Madinah arah utara. Daripada Mekah nak pergi Madinah kena lalu utara. Tapi Nabi menghala ke selatan. Nabi pergi ke selatan, pergi ke satu bukit namanya Jabal Thur. Dekat atas tu ada gua. Gua itu tuan, nama je gua, tapi dia tidaklah seperti gua di Malaysia ini, gua Kelam, gua Batu Cave ke gua apa lagi, gua Tempurung ke. Dia besar. Gua yang disebutkan itu boleh muatkan beberapa orang sahaja, dan dia ini adalah kecil saja. Dia macam ruangan sahaja. Dalam satu ruangan sahaja Nabi duduk di situ selama 3 hari, untuk bagi Mekah ini dalam keadaan yang reda sedikit. Baru dah reda 3 hari baru Nabi keluar. Sebab apa? Dekat Mekah tersebar bahawa sesungguhnya Muhammad, most wanted, yang paling dikehendaki ini sudah pun meninggalkan Mekah. Jadi Mekah buat sekatan, keluar masuk, barang-barangan keluar masuk, kalau Muhammad ini terlepas dan kita dapat tangkap. Tapi tak berjaya tuan-tuan, tak berjaya. Akhirnya Quraisy bermesyuarat untuk bagi tahu bahawa sesungguhnya kita tawarkan 100 ekor unta kepada siapa yang dapat tangkap Muhammad hidup ataupun mati. 100 ekor tuan-tuan. Kita nak buat, saya selalu cakap, nak buat korban pun, lembu pun 7,000, 8,000, macam tu harga dia. Unta lagilah mahal. Kalau surau Al-Kausar boleh buat unta, saya rasa TV3 pun akan datang buat liputan dekat surau Al-Kausar. Sebab unta ni mahal. Unta ini mahal. Ketika itu kira macam jutawan lah tuan-tuan. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh naik unta macam naik Mercedes lah. Itu kenderaan yang paling mahal. Boleh banyak pengangkutan, boleh kuat angkat barang banyak. Selalu orang musafir jauh-jauh ataupun berniaga pun dia akan gunakan unta untuk bawa barang dagangan dia. Maka 100 ekor unta ini jumlah yang sangat besar. Bila jumlah yang sangat besar, ramailah tuan-tuan penjejak-penjejak yang mahir
mahir keadaan padang pasir yang keluar bertebaran. Ada yang seorang-seorang, ada yang berkumpulan, ada yang dengan kumpulan-kumpulan sekian keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapatkan ganjaran tersebut. Dan ada penjejak yang dapat cari jejak itu sampai di kaki bukit, sampai kaki bukit Gua Thur itu, sampai naik atas, sampai betul-betul depan. Dia kata dengan pembesar-pembesar Mekah ini, Muhammad ada dekat dalam ni. Tuan-tuan, Allah tidak pun menggerakkan hati mereka untuk, yelah kan, kalau tak percaya pun korang-korang pergilah jenguk kan. Tak percaya sekali pun pergi jenguk. Tapi Allah tidak pun menggerakkan hati mereka. Abu Jahal kata, mustahil Muhammad pergi duduk dekat atas ni. Duduk atas ni dengan ada disediakan burung dan sarang laba-laba. Kalau Muhammad duduk dalam ni, mesti dah seminggu yang lepas baru boleh ada laba-laba ada kat sini. Maka dekat situlah orang-orang pemimpin-pemimpin Mekah ni tak percaya. Bila tak percaya, dia kata penjejak ni menipu dan sebagainya, tinggalkan begitu saja tuan-tuan. Walhal kalau dia turun, Rasulullah dengan Abu Bakar yang duduk dekat situ nampak kaki-kaki mereka. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana suasana tu. Abu Bakar dalam keadaan kegelisahan, mana Nabi SAW perasan keadaan Abu Bakar yang gelisah itu. Kenapa kamu wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, mereka dekat depan kita, kalau seorang sahaja yang tunduk, habis kita akan tertangkap. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Bakar bahawa sesungguhnya kita bukanlah kita duduk ni bukanlah berdua, melainkan Allah lah yang bersama kita, yang akan menyelamatkan kita. Habis daripada 3 hari tersebut tuan-tuan, Nabi SAW baru keluar daripada gua tersebut bersama dengan pembantu Nabi Abu Fuhairah dan juga Abdullah bin Buraikid, penunjuk jalan yang diupah oleh Rasulullah SAW untuk nak tunjukkan jalan yang jarang-jarang digunakan. Jarang-jarang digunakan ni maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak pergi ke, saya selalu buat contoh supaya kita nampak. Kalau kita nak pergi ke Muar, Johor, kita dari sini keluarlah exit tol Nilai, kemudian ikut selatan terus je sampailah Muar. Tak pun tak nak ikut jalan tu, ikut jalan dalam, ikut Negeri Sembilan, Gemas. Tuan-tuan yang biasa tahulah jalan Gemas, Tampin apa semua. Lepas tu sampai Jasin sebagainya, okey, baru sampai Muar. Tapi Abdullah bin Buraikid ni dia tahu lagi lain, jalan yang jarang-jarang digunakan. Jalan tu highway pun tak guna, jalan dalam pun tak guna, jalan yang jarang-jarang digunakan. Orang yang macam ni tuan-tuan, dia mesti mahir dalam kedudukan macam mana pada pasir dan sebagainya. Dia mesti mahir. Kalau dia tak mahir tuan-tuan, akan sesat dekat padang pasir, tak ada makanan, tak ada minuman, maka matilah dekat situ. Matilah dia dekat situ. Sebab padang pasir ni bahaya tuan-tuan. Bahaya. Saya pernah pergi ke Mesir dengan isteri saya. Kita naik Pajero ke apa, 4-wheel drive tu, 10 minit jalan sampai dekat padang pasir, dah tak jumpa dah pangkal. Mana tadi lalu? Semuanya keliling ni dah padang pasir. Tak tahu mana jalan masuk tadi. Tak tahu mana jalan nak masuk. Tapi orang yang memandu tu, dia orang Mesir, dia tahulah. Kita dah tak tahu dah ni, kalau tinggal ni habislah, sesat dah ni, matilah kat situ. Maka Abdullah bin Buraikid ni dia mahir. Dia mahir, maksudnya pergi ke padang pasir, dia tahu dekat mana telaga-telaga yang ada untuk binatang tunggangan minum, untuk orang minum, tempat rehat lah tuan-tuan, R&R di padang pasir. Dan ketika itulah Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar, Abdullah bin Buraikid dengan Abu Fuhairah, dia ni pergi tuan-tuan untuk hijrah ke Madinah dalam keadaan macam-macam kisah. Kita dah tengok dah pada pertemuan yang lepas beberapa kisah, antaranya kalau orang datang jumpa berselisih dengan orang tanya, ni siapa ni? Orang yang berselisih tu tanya dengan Abu Bakar, yang dengan kamu ni siapa? Maka Abu Bakar jawab, dia ni mursyidul tariq, dia ni penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Adakah Abu Bakar berbohong? Tidak, Abu Bakar tidak berbohong. Memang Nabi penunjuk jalan dalam maksud yang lebih jauh lagi lah. Maksudnya penunjuk jalan menuju redha Allah dan syurga Allah. Dia tak bagi tahu. Maka kalau orang tanya, kamu daripada mana? Nabi SAW akan jawab, nahnu min Mak, kami ini daripada kabilah Mak. Maksud dia apa? Air.
Ma, air. Maksudnya adakah Nabi berbohong? Tidak, Nabi tak berbohong. Nabi memang maksudkan kami daripada air. Memang kita semua daripada air. Air. Nabi maksudkan ini, Nabi sebut dan untuk maksudkan maksud yang lebih jauh lagi. Bukan maksud yang secara yang kita dengar lah, secara hakiki dia. Maksudnya Nabi maksudkan maksud yang jauh. Jadi kabilah yang lain lalu tu dikata, betul lah, memang dia ni kabilah daripada Ma. Orang pun faham begitu. Maka teruskan perjalanan. Bila teruskan perjalanan ini tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini dah habis bekalan. Kita masuk yang seterusnya. Nabi dah kehabisan bekalan, minuman dah habis, makanan pun dah habis. Sampai di pertengahan, Nabi berjumpa dekat satu kemah. Kemah ini adalah milik Abu Ma'bad dengan Ummu Ma'bad, sepasang suami isteri yang tinggal di situ. Ada kemah di situ. Maka Nabi datang bersama dengan Abu Bakar dengan rombongan tadi untuk tanya sama ada tak makanan dan minuman. Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad ini duduk tinggal di situ. Bila Nabi tanya, ada tak apa-apa makanan yang boleh kami dapatkan dekat sini, maka Ummu Ma'bad jawab apa? Kalau kamu tak minta sekalipun, aku pasti akan memberikan makanan dan minuman kepada kamu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Ummu Ma'bad ini dia terkenal suka menjamu makanan kepada mana-mana orang yang musafir. Maksudnya dekat rumah dia, peti ais dia dah ada contoh kari pak frozen ke, benda-benda yang mudah untuk dimasak ni. Kalau orang datang, tetamu datang, okey, goreng siap-siap, boleh lawa. Tapi Ummu Ma'bad kata apa? Wahai orang yang jauh, kami ni dah beberapa minggu dah kemarau. Tanaman tak jadi, kambing kami pun kurus. Kalaupun ada kambing tapi tidak mengeluarkan susu. Abu Ma'bad, suami dia ni dah bawa dah beberapa ekor kambing untuk dibawa beri makanan dan sebagainya. Adalah seekor kambing betina yang sudah pun kurus dan tidak mengeluarkan susunya lagi. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Ummu Ma'bad, boleh tak nak pinjam kambing ni? Boleh tak nak pinjam kambing ni? Jadi Ummu Ma'bad pun kehairanan, takkan sembelih-sembelih lepas tu nak ganti, nak pulangkan macam mana? Takkan dah masak-masak kan? Dah buat bakar-bakar apa semua, nak pulangkan macam mana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kambing tersebut bersama dengan sahabat dan juga Ummu Ma'bad. Nabi tengok kambing tersebut, Nabi bacakan doa, Nabi pegang kantung susu kambing tersebut, Nabi baca Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, maka penuhlah kantung susu tersebut. Tuan-tuan, Ummu Ma'bad terkejut melihat mukjizat di depan mata dia. Mukjizat di depan mata dia. Maka Rasulullah minta kepada Ummu Ma'bad, bawa berapa banyak bekas yang ada di rumah kamu. Maka pun Ummu Ma'bad pun bawalah semua bekas yang ada. Rasulullah perah, penuh satu bekas, penuh bekas yang kedua, penuh bekas yang ketiga, habis semuanya penuh dengan susu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawa Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, nah, ambil susu ni, minum dulu. Kalau kita tuan-tuan, kita lah yang minum dulu. Saya yang perah, saya punya mukjizat, saya lah yang minum dulu. Saya yang musafir, saya lah minum dulu. Tapi Rasulullah bagi kepada Ummu Ma'bad dulu. Sebab Ummu Ma'bad punya kambing, dialah asbab pertolongan tersebut. Wahai Ummu Ma'bad, minum. Ummu Ma'bad ambil, minum sampai kenyang. Sampai kenyang, kemudian siapa? Bukan giliran Nabi lagi. Nabi bagi kepada Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, siapa minum? Bukan Nabi juga. Nabi bagi kepada Abu Fuwairah. Dan akhirnya Nabi bagi kepada Abdullah bin Buraikid. Yang terakhir, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Selesai daripada peristiwa tersebut, Nabi pun bergerak menuju ke Madinah. Abu Ma'bad pun balik. Suami balik. Suami balik tengok, kenapa rumah kita ni bekas-bekas semua dipenuhi dengan susu kambing? Walhal yang aku tinggalkan kambing dekat rumah ni, kambing yang tak ada susu dah, kurus dah. Macam mana pula boleh ada susu kambing yang dipenuhi dengan bekas-bekas di rumah kita ni? Maka Ummu Ma'bad jawab, telah datang tadi seorang lelaki, rajulun mubarakah, yang penuh dengan keberkatan.
Maka Ummu Ma'bad pun ceritakanlah siapa lelaki yang datang tadi. Dia datang dalam keadaan memberi salam, dan dia tidak pun memotong percakapan, sentiasa dengan nada yang rendah. Kalau bercakap, dia akan memalingkan ke hadapan orang yang dibercakap, dan sentiasa meminta izin untuk menggunakan ataupun membuat sesuatu. Tuan-tuan, Ummu Ma'bad duduk dalam keadaan seketika itu, dia boleh cerita banyak kebaikan Nabi SAW, bagaimana perangai dan akhlak seorang Nabi ini. Maka apabila diceritakan kesemuanya itu kepada Abu Ma'bad, maka Abu Ma'bad ini tahulah bahawa sesungguhnya dialah lelaki yang dikejar oleh orang-orang Mekah, yang ditawarkan 100 ekor unta untuk mendapatkan lelaki itu hidup ataupun mati. Tuan-tuan, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni ambil cawan pun orang tengok, orang perhatikan tengok. Macam mana kita tengok kisah Adas yang masuk Islam, dia perhati Nabi ni daripada awal sehingga akhir. Bagaimana Nabi ambil cawan, bagaimana Nabi tegur. Kalau kita godok kan. Kalau kita lah, kalau kita, Nabi sentiasa memberikan orang yang lain dahulu yang lebih memerlukan untuk minum. Kita bawa kereta kan, ayah bawa kereta, berhenti dekat RNR, singgah Petronas, kita dulu buka air, anak tengah tunggu dan kita godok, tak bayar lagi. Sambil jalan nak pergi cashier tu minum, ni saya minum tadi ni, kira berapa, barulah cashier tu scan. Lepas tu baru anak-anak minum. Ayah orang lain lah, bukan ayah yang kat sini, tuan-tuan. Okey, Rasulullah bagi dulu orang lain dahulu, Ummu Ma'bad dengan sahabat-sahabat dan rakan-rakan hijrah yang lain untuk minum dahulu, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Kemudian Nabi teruskan perjalanan lagi. Bila Nabi teruskan perjalanan, kali ini Nabi berjumpa dengan seorang lagi. Siapa dia? Dia adalah Abu Buraidah. Abu Buraidah ni dia ketua kabilah. Dia bawa 70 orang. 70 orang bersama dengan dia untuk nak tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila berjumpa dengan Nabi, berhadapan dengan Nabi, dia tak tangkap apa tuan-tuan, dia borak dulu, dia sembang dulu. Silatlah dia tuan-tuan. Sebab Nabi kan, orang Mekah kata penyihir. Kejap lagi kenalah sihir ni. Datang jumpa Nabi, dia tanya dengan Nabi, wahai Muhammad, kenapa orang nak tangkap kamu? Dia pergi tanya pula soalannya macam tu. Maka Nabi SAW ambil peluang. Nabi kata, sesungguhnya aku mengharamkan zina. Aku mengharamkan zina. Aku mahu mereka berjual beli dalam keadaan adil, tidak menyakiti manusia yang lain. Kemudian aku tidak membenarkan mereka menyembah berhala, sembah Allah. Kemudian aku tidak beri mereka minum arak. Tuan-tuan, begitulah Nabi cerita. Dan akhirnya Abu Buraidah dan 70 orang tadi ni masuk Islam secara keseluruhannya. Kemudian Nabi teruskan perjalanan, dan kali ini Nabi dah nak sampai dah ke Madinah. Nabi sampai di Quba. Nabi sampai di Quba hari inilah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkanlah kalau travel umrah, dia akan bawa ziarah Masjid Quba ini. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Nabi duduk di situ. Kalau orang solat 2 rakaat di Masjid Quba ini, seperti pahala dia mengerjakan umrah. Betul lah? Seperti dia mengerjakan umrah di Masjid Quba ini. Nabi berhenti di situ, Nabi berehat di situ, dan Nabi membina masjid. Masjid zaman Nabi lah tuan-tuan, mungkin surau kot, binaan, ada pelepah tamar, kemudian lantainya pun tanah, ada dinding. Begitulah masjid sekadarnya yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di situ dalam beberapa hari. Kemudian Nabi teruskan perjalanan sampai di perkampungan Salim bin Auf. Sampai di perkampungan Salim itu, Bani Salim itu, Nabi berhenti di situ. Kebetulan pada hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin solat Jumaat yang pertama yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu tuan-tuan dah ada dah solat Jumaat, sudah pun difardukan. Antara orang yang pertama solat Jumaat siapa? As'ad bin Zurarah. Dia ni masuk Islam pada perjanjian Aqabah. Datang ke Mekah
datang ke Mekah, ikut rombongan umrah, masuk Islam, kemudian balik semula ke Madinah. Nabi hantar nakib di kalangan sahabat Nabi, antaranya Mus'ab bin Umair dengan Abdullah bin Umi Maktum. Ajarlah orang-orang di Madinah ini tentang agama, tentang ibadah, kemudian dakwah kepada orang-orang Madinah. As'ad bin Zurarah ni orang pertama yang melaksanakan solat Jumaat di Madinah. Nak Mekah tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Mekah ni mengaji Quran pun kena tangkap. Mengaji, dengar orang baca Quran pun kena tangkap. Maka tidak dilaksanakan solat Jumaat. Kemudian Rasulullah sampai di perkampungan Bani Salim ini, Nabi lah yang memimpin solat Jumaat yang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dah sampai dah dekat Madinah. Dekat Madinah ni apa yang berlaku tuan-tuan? Hari-hari lepas subuh, semayang jemaah sebagainya, semua orang-orang Madinah, orang-orang Islam Madinah akan berhimpun di pinggir kota Madinah. Sebab apa? Nak tunggu pesuruh Allah ini sampai. Kalau kita bolehlah hantar WhatsApp kan tuan-tuan, lagi 2 hari lagi sampai kot. ETA kan sekarang, ETA lagi 2 jam, ETA lagi 10 minit, boleh bagi tahu. Tapi tak tahu bila, cuma tahu Nabi akan datang. Maka setiap hari selepas solat subuh, mereka akan tunggu di pinggir kota Madinah sehinggalah matahari sudah naik terik. Mereka akan balik. Petang mereka sambung balik tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tak pernah tengok Nabi, selalu dengar cerita aja. Kali ini nak berjumpa dengan Nabi, berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sampai waktu itu pada waktu tengah hari. Nabi sampai waktu tengah hari. Kemudian nampak seorang Yahudi ni kata, telah sampai Nabi kalian. Walhal Nabi dia juga tuan-tuan, sebab dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, telah sampai Nabi kalian, telah sampai Nabi kalian, telah sampai Nabi kalian. Maka keluarlah semua orang-orang daripada Madinah berhimpun untuk nak sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu hampir 500 orang Islam daripada Madinah yang menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sangat seronok. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, kampung Nabi sendiri, tanah tumpah kelahiran Nabi sendiri, tak ada pun orang yang nak terima. Tak sampai 300 orang yang masuk Islam. 13 tahun itu tuan-tuan. 13 tahun itu salah satu tempoh yang mana Nabi dakwah, Nabi disakiti, Nabi di boykot, Nabi dipulau oleh orang-orang kampung dia sendiri. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi baru sampai, dah 500 orang yang masuk Islam. Dan Nabi sangat gembira tuan-tuan melihat sokongan orang-orang Madinah. Sebab itulah dalam peristiwa nanti, dah akhir-akhir nanti, peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi dah buka kota Mekah. Dalam keadaan ketika itu Nabi tak duduk pun Mekah. Patutnya dah clear apa semua, dah boleh bawa kehidupan orang Islam pun dah ramai, dah buka kota Mekah, bolehlah Nabi duduk kat kampung asal dia. Tidak tuan-tuan, Nabi tetap bersama dengan orang Madinah, ikut balik bersama dengan orang-orang Madinah. Sebab itulah dalam peristiwa peperangan Hunain, saya cerita sikitlah trailer dia. Sebab itulah dalam peristiwa peperangan Hunain, bila Nabi bagi keseluruhan harta kepada orang-orang Mekah, orang-orang Ansar Madinah kata apa? Yelah, Nabi kan orang Mekah, kawan-kawan Nabi kan semua daripada Mekah, mestilah Nabi akan lebihkan orang Mekah. Tengok sahabat Ansar bila nampak Nabi berikan keseluruhan harta tersebut kepada orang-orang yang awal masuk Mekah, yang ikut perang dalam peperangan Hunain. Maka tersebarlah berita tersebut, Nabi melebihkan orang Mekah. Maka datang seorang sahabat berjumpa dengan Nabi, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah jumpa Nabi untuk bagi tahu, ya Rasulullah, orang-orang Ansar dah berbunyi. Dia kata, kamu melebihkan harta rampasan ini kepada orang-orang Mekah, walhal kita berperang bersama-sama. Aku hanya menyampaikan sahaja. Nabi tanya, wahai Sa'ad, diri kamu sendiri bagaimana? Kamu sendiri macam mana hati kamu? Maka Sa'ad kata, aku sebahagian daripada kaumku. Maksudnya Sa'ad bin Ubadah pun nak juga harta tersebut. Maka Rasulullah kumpulkan ke semua orang-orang Ansar,
Nabi kata apa? Nabi bagi tahu, kamu tidak redha dengan pemberian yang aku berikan kepada orang-orang Mekah. Walhal kamu tak perlukan kesemuanya itu. Aku tarbiyah kamu dengan apa? Dengan tarbiyah, dengan agama, dengan Allah, dan kita berperang dalam beberapa banyak siri, dan kamu tidak memerlukan, kamu memang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini baru sedikit aku berikan daki dunia ini kepada orang-orang Mekah, kamu sudah pun berbunyi. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi nak bagi tahu yang orang-orang Madinah ini sebenarnya mereka memang dah ditarbiyah lama, dan mereka memang ikut perintah Allah dan perintah Rasul. Tapi biasalah tuan-tuan, sahabat dengan ujian dunia sedikit ni tuan-tuan, harta yang banyak diberikan, ada sebahagiannya kata, pedang kami yang dibasahi darah, orang lain pula yang mendapatkan habuan. Maka Nabi bagi tahu begitu, adakah kamu tidak redha orang-orang Mekah membawa harta-harta ini dan pulang ke rumah mereka, dan kamu orang-orang Ansar membawa aku pulang ke negeri kamu di Madinah? Kamu tak redha ke? Maksudnya Nabi nak bagi tahu, harta ni tak apalah orang Mekah ambil, kamu orang-orang Ansar bawa balik aku, bawa balik Nabi SAW, bawa balik Nabi. Nabi duduk dengan orang-orang Madinah. Maka barulah sahabat ini faham, berhamburan air mata mereka, menangis tuan-tuan. Dia kata, tak Rasulullah, tak, memang kami memang patuh. Barulah mereka menangis dan sebagainya, meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti saya akan perincikan dalam peristiwa peperangan Hunain tadi. Lamalah tuan-tuan, itu Nabi nak dekat wafat dah, umur sudah 60 lebih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, tuan-tuan semua nak pegang unta. Biasalah kita kalau VIP ke, PMX ke, datang sembahyang kat sini ke, semua berebut-rebut nak salam kan, nak gambar. Nabi pun begitu juga. Nabi sampai dekat Madinah, semua orang nak pegang tali unta Nabi. Tak apa ni, tu kan, semua nak pegang jubah Nabi. Biasalah nak bergambar ke kan, nak jumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW bagi tahu kepada semua orang, khallu sabilah, lapangkan jalan ini, fa innahu ma'murah, sesungguhnya unta ini sedang mengikut arahan Tuhannya. Maksudnya dah lapangkan kawasan ini, biarkan unta ini yang sedang menuruti perintah Allah, dia akan tentukan dekat rumah mana yang dia nak berhenti. Tuan-tuan, unta itu berjalan sampai di rumah seorang sahabat ini. Siapa dia? Dia adalah Khalid bin Zaid. Sebut Khalid bin Zaid ni orang tak berapa jelas, tapi bila sebut Abu Ayyub Al-Ansari, macam pernah dengar kan nama tu kan, Abu Ayyub Al-Ansari, ada idea. Abu Ayyub Al-Ansari lah rumah Khalid bin Zaid itu, nak berhenti di rumah dia. Tuan-tuan bayangkan perasaan tuan rumah. Tuan-tuan bayangkan, hari ini pun kita boleh bayangkan, contohlah ada apa ni yang di Pertuan Agong kan buat tour tu kan, Sabah Sarawak, dia berhenti dekat rumah tuan-tuan. Saya nak duduk lah, berhenti rumah ni. Wish, memang kita ambil gambar betul-betul, frame kan apa semua. Sebab apa? Sebab yang di Pertuan Agong datang. Begitulah juga dengan Abu Ayyub Al-Ansari ni. Nabi berhenti di rumah dia, dia cukup gembira. Dalam banyak rumah, ada rumah Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Zaid, ada macam-macam rumah lagi, rumah-rumah sahabat yang lain. Nabi pilih rumah dia dan Nabi duduk di situ. Rumah dia 2 tingkat tuan-tuan. Jangan bayangkan 2 tingkat macam kita, 2 tingkat yang ketika itu kecil sahaja binaan dia. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ni dia adalah ada kena-mengena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa saya kata ada kena-mengena? Sebab ibu saudara, mak saudara sebelah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya daripada Bani An-Najjar. Bani An-Najjar ini adalah penduduk Madinah. Maka ada kena-mengena. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Memang barakah lah rumah tu kan. 7 bulan. 7 bulan duduk di situ. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal dengan orang Madinah, budaya orang Madinah, dekat mana pasar, dekat mana tempat yang sahabat-sahabat ni dakwah, dekat mana mereka berkumpul. Nabi mendalami perkara tersebut, nak kenal dulu suasana di Madinah.
selama 7 bulan tuan-tuan, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa kita kena mendirikan sebuah masjid. Sebuah masjid, dan kemudian sahabat juga buat rumah kepada Nabi. Bukan rumah tuan-tuan, bilik lah kita sebut, bilik. Macam tu juga isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 11 orang isteri Nabi semuanya dapat bilik dia. Tak ada island, saya sebut island nak buat island ke? Nak buat island dekat dapur ke? Tak ada, saudara. Isteri Nabi nak jadi isteri Nabi dapat bilik je, seorang. Buat satu bilik, yang mana bilik itu memang melekat dengan Masjid An-Nabawi. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada pertemuan akan datang kita akan lihat bagaimana Nabi bina Masjid Nabawi. Tuan-tuan, siapa kontraktor dia? Tanah siapa yang bagi tanah? Macam mana dia dibina? Pakai apa? Berapa hari siap? Dan Nabi SAW juga akan buat perjanjian kepada orang-orang Islam dan juga orang-orang Yahudi. Kita akan lihat bagaimana Nabi melaksanakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Adakah Nabi akan membiarkan orang Yahudi? Adakah orang Yahudi akan mendapatkan pertolongan ataupun sama rata dengan penduduk-penduduk Madinah? Kesemuanya itu kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang. Sebab tajuk Masjid Nabawi ni dia meniti di hati kita. Sebab kita buat umrah, kita pergi Masjid Nabawi. Bila tuan-tuan dah ada ilmu ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh membayangkan lah, oh ini yang hari tu belajar dekat Masjid Surah Al-Kawthar, rupa asal Masjid Nabawi. Semuanya kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri, asbab daripada kita mempelajari sirah. Moga-moga Allah himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ihsanlah kami semasa proses timbangan kami nanti, ya Allah. Permudahkanlah proses hisab kami, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.